Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 15 hingga ayat 18 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Ayat 15. Dan terhadap sesiapa yang mengerjakan yang keji dari antara perempuan-perempuan kamu, maka hendaklah kamu adakan 4 orang saksi di antara kamu atas mereka. Jika mereka telah memberikan kesaksian, maka tahanlah perempuan-perempuan itu di dalam rumah hingga maut datang kepada mereka atau Allah mengadakan jalan lain untuk mereka. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Terhadap 2 orang yang mengerjakan yang keji antara kamu, maka kamu sakitilah keduanya. Tetapi jika mereka telah taubat dan memperbaiki diri, maka hendaklah kamu berpaling dari mereka keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ayat 17. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah itu hanyalah taubat orang-orang yang berbuat sesuatu kejahatan dengan kebodohan. Kemudian mereka pun taubat selekas-lekasnya. Mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني
تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ayat 18. Dan tidaklah taubat orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan hingga apabila maut telah datang kepada seseorang antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya taubatlah aku sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, padahal mereka kafir. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang pedih. Meskipun perempuan telah diberi hak yang demikian mulia, sampai di akhir surah Ali Imran dikatakan bahawa menegakkan iman kepada Allah, berjuang menegakkan agama Tuhan adalah perkongsian laki-laki dengan perempuan. Kemudian disambung lagi di surah An-Nisa dengan ketentuan pemeliharaan harta anak yatim perempuan. Sama lagi peringatan kepada laki-laki supaya kalau takut tidak akan lebih adil, lebih baik beristeri satu saja dan sampai ditentukan pembagian waris untuk mereka. Maka semuanya itu bukanlah berarti bahawa kalau mereka bersalah melanggar ketentuan Tuhan, mereka akan lepas dari hukuman. Nescaya kalau orang diberi hak yang banyak, dia pun memikul kewajipan yang banyak. Nescaya yang bersalah pun pantas menerima hukuman, baik lelaki ataupun perempuan. Maka lanjutlah bunyi ayat terhadap perempuan. Dan terhadap sesiapa-sesiapa yang mengerjakan yang keji dari antara perempuan-perempuan kamu, maka hendaklah kamu adakan 4 orang saksi dari antara kamu atas mereka. Pangkal ayat 15. Bukan hal yang mustahil bahawa mereka berbuat kesalahan yang keji, yang jelek. Tetapi sungguh pun demikian, main tuduh saja bahawa perempuan itu berbuat keji tidaklah boleh. Hendaklah diadakan 4 saksi yang membuktikan dengan mata kepala sendiri bahawa mereka itu benar-benar berbuat keji. Apakah yang dimaksud dengan fasya atau fahisyah? Erti yang biasa kita pakai ialah keji atau disebut juga nista. Keji dan fasya. Apakah yang dimaksudkan di sini? Sehingga sudah sampai disebut keji. Kata sebahagian besar ulama tafsir, yang dimaksudkan berbuat keji di ayat ini ialah zina. Mereka kuatkan pendapat ini untuk menjelaskan bahawa bukan laki-laki yang menzinai perempuan saja yang wajib kena hukuman, tetapi perempuannya pun dihukum. Tetapi hendaklah cukup sampai 4 orang yang menyaksikan, baru dia boleh dihukum. Jika mereka telah memberikan kesaksian, iaitu saksi yang berempat itu, maka tahanlah perempuan-perempuan itu dalam rumah sehingga maut datang kepada mereka, atau Allah mengadakan jalan lain untuk mereka. Ujung ayat 15. Kata ahli-ahli tafsir tadi, berbuat keji itu ialah berbuat zina. Tetapi kata mereka pula, ayat ini telah mansuh, telah dihapuskan hukumannya oleh hukuman zina rejam yang disebutkan dalam surah An-Nur. Jadi kata mereka, sebelum ayat ini turun, hukuman perempuan berzina ialah tahanan rumah sampai mati. Tidak boleh keluar sama sekali, kecuali kalau kelihatan mereka telah benar-benar taubat, baru dapat dikeluarkan. Tetapi penafsir Abu Muslim Al-Isbahani berpendapat mengganjil atau menyimpang dari pendapat jumhur itu. Beliau berpendapat bahawa fahisyah atau perbuatan keji di sini yang dimaksud bukannya berzina. Kalau kebanyakan mufassirin mengatakan bahawa ayat 15 surah An-Nisa ini telah dimusnahkan oleh ayat 2 surah An-Nur, Abu Muslim berkata bahawa antara kedua ayat ini tidak ada nasik dan mansukh, melainkan lengkap melengkapi.
Menurut Abu Muslim, perbuatan keji dalam ayat 15 surah An-Nisa ini ialah berzina sesama perempuan yang diberi nama masahakah, iaitu mengadu farash dengan farash, yang kalau dilakukan oleh sesama lelaki dinamai liwat. Dalam bahasa asing disebut homosexuality. Menurut penyelidikan ahli ilmu jiwa, laki-laki atau perempuan yang sudah ketagihan dengan perbuatan yang keji ini ada orang yang telah abnormal, artinya jiwanya sudah tidak beres lagi, sehingga perempuan tidak merasa senang lagi berhubungan dengan laki-laki, lebih senang dengan sesama perempuan. Dan laki-lakinya pun demikian pula. Perempuan yang ditimpa penyakit ini kalau telah bersuami tidak mempedulikan suaminya lagi. Hal ini lekas berkesan pada perangainya. Dia bersuka berjalan berdua-dua dengan kekasihnya sesama perempuan itu, mandi berdua-dua dan tidur berdua-dua. Maka menurut Abu Muslim, kalau tanda-tanda ini telah ada, hendaklah diintip oleh 4 orang saksi sampai kedapatan mereka berbuat perbuatan yang keji itu. Kalau sudah kedapatan, hendaklah perempuan itu dihukum, iaitu dikurung dalam rumahnya, tidak boleh keluar lagi, biar sampai dia mati terbenam untuk selama-lamanya di dalam rumah. Baik ia jadi kakak atau yang jadi adik, tetap dikurung dan keduanya dipisahkan supaya penyakit itu tidak dilakukan lagi atau dia sembuh. Beginilah pendapat Abu Muslim, atau Allah mengadakan bagi mereka jalan keluar. Maksudnya ialah kalau penyakitnya itu tidak juga sembuh sebab mereka bersuami, tetapi ada yang tidak bersuami atau belum bersuami, maka tahanlah mereka di rumah, moga-moga sampai sembuh. Dan kalau mereka sudah kembali normal, nikahkanlah dia dengan baik. Inilah jalan keluar dari kurungan rumah itu. Setengah pentafsir lagi berpendapat perbuatan keji itu ialah misalnya suka memaki-maki, suka bercarut-carut, suka berkelahi dengan tetangga, gatal mulut dan sebagainya. Kurung mereka di rumah. Yang menjalankan hukum terhadap mereka tentu saja yang berwajib dalam negeri yang menjalankan peraturan Islam. Tapi bisa kejadian juga di dalam kalangan keluarga yang pandangan hidupnya telah dipengaruhi oleh hukum Islam semuanya. Dan kalau ini belum dapat dijalankan kerana susunan kemasyarakatan dan kenegaraan ini belum dapat dijalankan kerana susunan kemasyarakatan dan kenegaraan masih jauh dari peraturan Islam, sudahlah nyata bahawa hukum tahanan rumah memang ada bagi perempuan. Dan di sini pun kita mendapat pula kesimpulan yang jelas bahawa meminggit perempuan dalam rumah yang biasa terdapat dalam masyarakat Islam yang kolot bukanlah peraturan Islam. Mereka hanya dikurung kerana berbuat begitu bersalah, berbuat keji. Kalau tidak bersalah demikian, baik penafsiran zina atau penafsiran keji sesama perempuan atau gatal mulut, tidaklah ada jalan buat mengurung mereka. Sekarang laki-laki pula. Terhadap 2 orang yang mengerjakan yang keji antara kamu, maka ayat 16. Kamu di sini ialah laki-laki, maka kamu sakitilah keduanya. Di sini hampir tidak ada perselisihan pendapat antara ahli tafsir, iaitu 2 orang laki-laki yang berbuat keji perbuatan umat Nabi Lut, Sadum dan Gomorrah. Laki-laki memperbinikan laki-laki. Mereka pun wajib dihukum. Kesalahan mereka sama besar dengan kesalahan perempuan tersebut di atas tadi, yang dikuatkan penafsirannya oleh Abu Muslim. Kerana kalau laki-laki tidak suka kepada perempuan dan perempuan tidak suka lagi kepada laki-laki, tandanya masyarakat itu sudah rosak moralnya, hancur akhlaknya. Mereka disuruh sakiti, iaitu dihukum. Oleh kerana hal ini tidak pernah kejadian pada zaman Rasulullah sendiri, tidaklah orang menampak contoh hukum apa yang pantas dilakukan pada mereka jika kedapatan. Tapi pada zaman Saidina Abu Bakar,
terjadi hal ini dalam tentera di bawah komando Khalid bin Walid. Maka dengan persetujuan Saidina Abu Bakar, Saidina Khalid menghukum mereka dengan dibakar. Mungkin hukum sekeras itu sebab Khalid sedang berperang dan takut akan hal ini menular sekeras itu kepada orang lain sehingga patut semangat perang, sehingga patah semangat perang. Lanjutan ayat ialah, tetapi jika mereka telah bertaubat dan memperbaiki diri, maka hendaklah kamu berpaling dari mereka keduanya. Dengan sambungan ini kita mengerti bahawa cara bagaimana menjatuhkan hukum sakitilah mereka terserah kepada kebijaksanaan hakim. Artinya adalah misalnya anak-anak muda yang terlanjur berbuat perangai keji itu kerana tidak tertahan syahwat tetapi belum jadi penyakit. Mereka diberi hukum yang setimpal, dirotan dan sebagainya. Lalu diajar dan dididik, dipisah dari tempat yang membahayakan kerana pergaulan muda sama muda sampai mereka sembuh. Maka setelah kelihatan ada perubahan kerana mereka telah taubat dan telah diperbaikikan dirinya, telah dibersihkan dengan amal yang baik atau segera menikah, cukuplah menyakiti mereka sekadarnya. Oleh sebab itu, cara hakim menghukum dan menyakiti mereka itu benar-benar ditilik dengan bijaksana. Yang baru terlanjur diajak baik-baik dengan mulut atau dengan rotan atau dengan dipenjarakan sampai mereka insaf dan berubah perangainya menjadi baik. Sebab kadang-kadang mereka berbuat demikian adalah kerana nafsu yang belum dikendalikan, kerana darah yang masih muda. Pendidik hendaklah berusaha membangunkan jiwa mereka kembali sehingga sesal yang tumbuh kerana keterlanjuran itu dapat memperbaikikan haluan hidup mereka selanjutnya. Kalau mereka telah kelihatan berubah, kata ayat dengan tegasnya, berpalinglah dari mereka. Amat halus kandungan kata ini, berpalinglah dari mereka, jangan disebut dan jangan dibangkit-bangkitkan lagi. Kerana taubat itu bisa benar-benar menumbuhkan semangat baru yang lebih baik untuk mereka akan menempuh jalan yang baik selanjutnya. Di hujung ayat, Tuhan menegaskan, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ujung ayat 16. Artinya bahawa orang-orang yang telah taubat itu, jika benar-benar telah taubat, mudah sajalah bagi Tuhan mengampuninya. Sebab Tuhan Maha Penyayang. Tuhan memberi kesempatan bagi hamba-Nya memperbaiki diri. Tetapi memang sejarah dunia sejak zaman purbakala, baik Yunani atau Mesir kuno atau Babylon, sampai kepada sejarah Arab, sampai pun kepada sejarah Eropah zaman moden, menunjukkan gejala kerosakan akhlak dan kejatuhan budi kerana kemewahan hidup, sehingga timbullah penyakit yang disebut homoseksualiti itu. Orang perempuan berzina sesama perempuan, laki-laki berzina sesama lelaki. Perbuatan yang amat keji dan nista. Pada zaman purbakala terkenallah kaum Nabi Lut, negeri Sodom dan Gomorrah. Dan kita ingat pula bagaimana malu yang tercoreng di kening pemerintah kolonial Belanda dekat-dekat akan jatuhnya kerana terdapat orang-orang besar berpangkat tinggi dijangkiti penyakit menyetubuhi anak laki-laki. Maka kedua ayat ini telah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya sebelum menjadi penyakit umum, lekas-lekas dibenteras dengan mengurung yang perempuan biar sampai mati. Kerana kalau dibiarkan mereka keluar rumah juga, penyakit ini bisa berlarut-larut dan menjangkiti yang lain. Yang tidak bersuami, terutama yang masih perawan, tahan di rumah sambil mendidik dan diubati serta lekas dipersuamikan. Dan orang lelaki yang berbuat begitu disakiti, artinya dihukum. Entah dipenjarakan atau dirotani, atau dikata-katai, dicaci maki. Moga-moga belum sampai menjadi penyakit. Moga-moga hanya dorongan nafsu muda yang tidak tertahan itu yang dapat diperbaiki kembali dengan tuntutan nasihat yang baik.
Tetapi kalau sudah menjadi penyakit, setuju kita dengan sikap Sayyidina Khalid bin Walid yang membakar orang itu sampai mati. Dan di sini pula kita teringat akan cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, iaitu setelah dilihatnya anak laki-laki yang sudah dewasa, sudah ada tanda-tanda bangkit syahwatnya menurut penglihatan beliau, segera anak itu beliau nikahkan. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah itu hanyalah taubat orang-orang yang berbuat sesuatu kejahatan dengan kebodohan. Kemudian mereka pun taubat selekas-lekasnya. Mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ayat 17. Terlanjur berbuat jahat kerana kebodohan. Artinya ada juga orang yang tahu bahawa itu adalah perbuatan jahat, tapi kerana sangat keras dorongan hawa nafsu, tidaklah bertahan lagi. Misalnya kerana sangat marah lalu memukuli orang, atau kerana sangat memuncak syahwat. Setelah diberi orang nasihat tetapi nasihat itu tidak mempan terhadapnya, kerana hidup belum banyak pengalaman, masih seumpama bodoh. Demi setelah terlanjur berbuat salah, timbullah sesal yang mendalam, sehingga kesalahan itu sendiri sudah menambah pengetahuannya, menghilangkan kebodohannya. Timbul tekanan batin yang amat sangat, lalu dia menyesal dan lekas-lekas diperbaikinya, lekas-lekas taubat. Taubat artinya kembali setelah bertempuh jalan yang sangat sesat, tidak tentu ujung. Bertambah lama, bertambah terasa gelap, lalu timbul sesal dan segera kembali. Maka dicukupkanlah syarat taubat yang 3 perkara. Pertama, menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur. Kedua, segera mencabut kesalahan yang ada sekarang. Ketiga, mengakui dan bertekad tidak akan berbuat lagi. Dan pengakuan salah itu bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta dan kiai, tapi rahsia antara hati sendiri dengan Allah. Dapat dilihat orang hidupnya yang telah berubah kepada yang lebih baik. Kata-kata ahli-ahli tasawuf, jika orang yang benar-benar bertaubat kerana suatu kesalahan, kadang-kadang jauh lebih maju dalam mendekati Tuhan daripada jiwa orang-orang merasa dirinya tidak bersalah. Sehingga pernah juga mereka misalkan bahawa kadang-kadang orang yang tidak terbangun tengah malam sehingga tidak sempat mengerjakan solat tahajud, dan setelah hari pagi merasai menyesal lantaran luput tahajud, mungkin lebih baik dari yang sempat bangun dan sempat tahajud. Lalu pagi-pagi dia berbangga dengan amalannya. Maka ayat ini diujungi oleh Tuhan bahawa Tuhan Maha mengetahui keadaan hamba-Nya, sebagaimana di ayat yang lain, iaitu di surah 53 An-Najm ayat 32. Tuhan mengatakan bahawa Dia mempunyai ampun yang luas, sebab Dia lebih tahu siapa hamba-Nya itu, sejak Dia jadikan dari tanah sampai pada masa menjadi bayi dalam kandungan ibunya. Tuhan tahu siapa dia. Sebab itu, janganlah mencuba membersihkan diri, artinya mengaku tidak pernah bersalah. Lantaran itu, jika bersalah, taubatlah lekas dan perbaikilah diri. Tuhan Maha bijaksana, dan Tuhan dapat mempertimbangkan mana salah yang terlanjur kerana bodoh, kerana belum banyak pengalaman, dan mana salah yang benar-benar dari jiwa yang telah kotor. Dan tidaklah taubat orang-orang yang berbuat kejahatan yang hingga apabila maut telah datang kepada seseorang antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya taubatlah aku sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, padahal mereka kafir. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ayat 18. Tidak bisa diterima taubat orang yang kejahatannya sudah menjadi permainan setiap hari. Tidak masuk lagi pengajaran. Dengan sedar dia telah mengerjakan kejahatan itu, ada antara mereka yang berkata, nanti saya kalau sudah dekat-dekat mati, saya bertaubat. Untuk mendalami lagi maksud ayat, cubalah perhatikan kejahatan yang diperbuatkan orang-orang yang diberi taubat oleh Allah pada ayat 17.
berbuat sesuatu kejahatan, bahasa Arabnya ialah asu, kerana kebodohan, belum berpengalaman. Dan diperhatikan pula di ayat 18, di sana disebut kejahatan-kejahatan, artinya sudah banyak kejahatan dalam bahasa Arabnya. As-sayyi'ah. Dan perhatikan pula di ayat 17, disebut kemudian dia pun taubat lekas-lekas. Tapi di ayat 18 mereka berkata setelah mati mendekatinya, taubatlah aku sekarang. Dari keduanya sudah dapat kita lihat perbezaan sikap jiwa antara kedua macam manusia itu. Yang pertama, lekas sedar, lekas menyesal dan lekas taubat. Malahan selalu bertaubat. Bukankah sehabis solat 5 waktu pun kita dianjurkan bertaubat sampai membaca wirid taubat 3 kali menurut ajaran Nabi. Adapun sikap jiwa yang kedua, menentang Tuhan. Ilmu penulis tafsir ini masih amat dangkal dalam hal kejiwaan manusia. Maka pada suatu hari dapatlah penulis bertukar fikiran dengan seorang anggota polisi yang telah banyak menyelami jiwa-jiwa penjahat. Ada penjahat yang memang jiwanya itu sendiri telah rosak binasa. Kejahatan itulah yang dipandangnya baik. Dan masih ada penjahat yang tahu bahawa yang dikerjakan itu adalah jahat, sehingga kalau dinasihati, dia mengerti nasihat itu. Tapi bila ada kesempatan, dibuatnya lagi, sebab dia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Oleh kerana itu, hakim tidaklah boleh hanya memperhatikan jiwa pribadi penjahat itu, tetapi memperhatikan lagi bekas perbuatannya kepada masyarakat yang amat merugikan. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, seorang penjahat yang berulang-ulang telah membunuh orang dan berulang-ulang pula lari dari penjara. Akhirnya hakim mengambil keputusan bahawa orang ini dihukum mati saja, dengan tidak usah lagi dibawa kepada seorang ahli jiwa atau psikiatris untuk menyelidiki apa sebab sampai demikian jiwanya. Ayat ini telah memberi bayangan tentang adanya jiwa yang demikian. Pengajaran tidak masuk, tujuannya berbuat jahat. Disuruh taubat, dia jawab nanti saja kalau sudah dekat mati. Orang yang seperti ini disamakan dengan orang yang mati padahal mereka kafir. Artinya sampai matinya dia masih menolak kebenaran. Ilmu Tuhan lebih luas daripada yang kita ketahui. Fir'aun membantah segala ajaran Nabi Musa sejak semula sampai dia telah hampir terbenam di telan lautan. Setelah jelas mau mati tenggelam, baru dia insaf lalu berkata bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tetapi taubatnya tidak diterima. Tetapi ada juga orang yang memang setelah dekat mati itulah datang keinsafan. Benar-benar dia bertaubat dan mengeluh memohon kepada Tuhan agar diampuni dosanya. Dia pun diampuni, sebagai tersebut dalam satu hadis bahawa pintu taubat tetap terbuka bagi seseorang hamba selama dia belum yugar ghiru, iaitu sebelum nyawanya sampai ke kerukungan untuk dilepaskan selama-lamanya. Mungkin maksud hadis itu ialah bahawa betapa jahatnya seseorang, namun sampai dekat nyawanya akan bercerai dengan badan, dia bertaubat, taubatnya akan diterima juga. Tapi orang yang telah nista hidupnya, meskipun kesempatan itu dibuka, tidak juga dipedulikan. Apatah lagi kalau orang fikirkan bahawa saat maut datang itu tidaklah dapat ditentukan oleh manusia. Kadang-kadang dia datang dengan tiba-tiba. Moga-moga janganlah jiwa kita sampai demikian rosak. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.